indahnya oh bila kita bersama. Zaman telah berubah, zamannya serba mewah, tetapi tidak terluntur jiwa ku nyanyikan lagu lama. Dikala bulan menerangi alam, ku teringat kisah silam, irama memecah sunyi malam, jiwa terus bergurindam. Oh irama, oh nyawa, engkau yang menghidupi jiwa. Oh irama, oh nyawa, mari kita berdansa bersama. Oh irama, oh nyawa, engkau yang menghidupi jiwa. Oh irama, oh nyawa, mari kita berdansa bersama. Dikala bulan menerangi alam, ku teringat kisah silam, irama memecah sunyi malam, jiwa terus bergurindam, jiwa terus bergurindam. Hey! Itu dia pembukaan daripada Wak Jeng dan Akustika Tarian. Ui, dahsyat. Apa? Akustikaria. Akustikaria. Oh, payah Tu betul dia. lah orang menyebutnya. Pagi-pagi sudah diceriakan. Oi, macam mana sihat? Ya, Ram? apa hal ni? Cik, jangan takutkan kita punya guest. Dia Tolonglah punya jangan takutkan dia. lenggok-lenggok tu sehara pagi-pagi tu dahsyat tu buat pagi tu sebenarnya. Tapi itulah, selamat datang kita kepada semua buat kopi tiam. Terima kasih semua. Oi, ceria-ceria ke pagi-pagi kita ni. Faiz okey ke? Alhamdulillah sihat walafiat. Lagi- Macam mana dengan orang daripada Batu Pahat ni? Alhamdulillah satu family dia bawa datang ke studio. Selalu anda melihat mereka di Facebook kan. Sekarang ni di dalam Borak Kopi Tiam kita ada lagi bersama dengan mereka dan kita akan bersuai kenal bersama dengan band ni. Ya. Tapi hari ini kita ada bermacam-macam pengisian dan bermacam-macam tetamu akan hadir untuk memeriahkan lagi Borak Kopi Tiam pada pagi ni. Ya, pastinya semuanya bermanfaat dan seandainya kalau siapa yang nak berikan pertanyaan ke persoalan ke, bolehlah kita komen kita kat Facebook Live dan juga hashtag Borak Kopi Tiam kat Twitter. Mana tahu ada something yang menarik, kita masukkan juga pada hari ini sebab boleh jadi kenangan-kenangan untuk Borak Kopi Tiam. Dan untuk perkara yang pertama untuk Borak Kopi Tiam, apa kata kita tengok kepada cuaca untuk hari ini. Jadi perjalanan Wak Jeng balik ke Batu Pahat macam mana? Betul juga. Tapi memang sepanjang sejak dalam bulan ni memang kira kalau waktu-waktu petang tu memang sentiasa hujan. Tak tahulah di belah-belah Borneo, tapi saya rasa kalau ikutkan keadaan cuaca semua sama je. Betul, Jadi di Kuala kepada anda Lumpur semua kan yang berada di kawasan-kawasan yang kemungkinan besar akan mengalami banjir ataupun ada tanda-tanda, silalah pergi ke tempat yang lebih selamat dan selamatkan juga harta benda anda Ya, kita tak sebelum pasti, perkara kan? yang lebih parah berlaku.
Kita tengok pasal utara sampai ni memang setakat ni memang remote peti ni, Faiz. Kalau seandainya kalau ini berterusan macam mana agaknya kan. Tapi harapnya semua dalam keadaan macam tadi Faiz kata, harapnya semuanya bersiap sedia. Kita tahu sebab kan mengejut kan hari tu kat Bangi lah tiba ada banjir. Kita terkejut juga yang tempat yang kita tak biasa banjir tiba banjir. Apapun ini pun harapnya semuanya dalam keadaan yang sejahtera Ya, betul. Cuma saya mengharapkan kalau rumah saya yang banjir, bahaya. Kenapa Sebab saya tinggal di tingkat 13. Wow. Yes. Betul. Tingkat betul. 13 Serius, banjir tinggi tu. memang bahaya. So bahaya. Jadi jangan risau sebab saya duduk di rumah yang agak tinggi. Yes. So kalau banjir kat situ memang Luar biasa kan juga tu cuaca tu. kita dah rugi agaknya. Okey, tetapi walaupun dalam keadaan hujan, ini tidak akan memberhentikan kita ataupun siapa yang meminati untuk berjalan-jalan, untuk menikmati pemandangan ataupun tradisi-tradisi yang ada di Malaysia ni. Ini kita pun nak tengok. Sebab kita banyak jam. Betul. Jam of the world kat Jam Malaysia of the ni. world. Contohnya kita ada dah tengok gasing warisan yang memang daripada dulu lagi ada bermacam-macam cara untuk bermain permainan ini. Dah belajar Kali ini kita nak bawa satu tempat yang lebih special sikit kepada anda. So saksikan video ini. Garisan waris. Gasing terbang ataupun gasing uri merupakan satu permainan tradisional yang semakin kurang dimainkan oleh masyarakat masa kini. Walau bagaimanapun, terdapat komuniti yang masih bersemangat membaling gasing di gelanggang. Saya Rukman bin Muhammad, lahir di Kelantan, dibesarkan di Besut. Permainan gasing ni sejak daripada tahun 1995 lagi. Gasing terbang ni, pasal main media terbang gasing tu. Sebab tu dia boleh jadikan orang panggil gasing terbang. Bukan kata macam dulu tu dia musuhnya tabung ni. Ni dok, dia terbang naik ke atas angin. Kalau kira tu main media banyak macam terutama sekali orang narik. Satu cara dia orang narik, lepas tu orang cokok. Ni cokok dia ni panggil ni. Apabila dia terbang dengan kayu ni lah pergi sambut. Sambut atas ni, atas tapak kayu, bukan tangan. Sebab dia kalau terkena tangan, dia jadi slow lah pula. Dia nak jatuh jep atas kayu ni. Jangan disentuh mana-mana. Ni salah satu alat dia untuk main gasing terbang. Sebelum bermain gasing, tali gasing perlu diikat di tempat yang kuat seperti pokok atau tiang rumah untuk memastikan ikatan pada gasing kuat dan kemas. Kebiasaannya, getah pokok keruing atau pokok kecupu diletakkan pada tali gasing supaya cengkaman tali pada gasing menjadi lebih kuat. Di dalam pertandingan, pemenang bagi permainan gasing ini ditentukan oleh tempoh gasing itu berpusing. Lagi lama gasing berpusing, lagi besar peluang untuk menang. Bila kita boleh main gasing ni, maknanya sebab kita berasa memang banggalah sebab gasing ni bukan setakat Malaysia ni. Dunia tak boleh main gasing ni. Sebab kita fikir dok, kita main setekera, orang tiru habis dah. Seluar ni dunia dok. Boleh main tekera. Tapi kau ni tak ada. Pergi carilah mana-mana. Kalau jumpa KL, Kelantan ni Terengganu je ada. Gasing ni, pakai narik ni, dia akan sakit bau. Sebab orang dulu, siapa kata dia nak akak, nak makan nasi tak boleh. Tapi main semacam. Kerana minat. Orang muda lah ni, kita tak jumpa lagi. Ya, betul-betul minat. Nilai warisan dan kesenian pada permainan tradisional ini sememangnya perlu diangkat oleh setiap golongan masyarakat, tidak kira tua atau muda, supaya permainan gasing terbang terus dimainkan pada masa akan datang. Wow, itu dia. Kalau itu pun rasanya memang banyak agak nak belajar ni kalau nak berkaitan tentang warisan kan. Cukup menarik sebenarnya. Saya sebagai orang muda, kita ni orang muda memang perlulah juga untuk menyelami, mempelajari benda yang warisan ni. Like gasing, wow ke, dikibarat ke, main apa, gamelan. Macam-macam lah sebenarnya kan. Dan saya setuju dengan Pak Cik tu bila dia kata gasing terbang ni memang kalau kat negara lain susah nak tiru.
dia cuma dekat Malaysia saja. Betul. Dan antara yang menarik tentang Malaysia adalah di mana kita sebagai satu negara yang sangat kecil berjaya menangani kes pandemik COVID-19 ni dengan terbaik. Paling best sekali, paling terbaik di dalam dunia ini. Alhamdulillah. Cuma baru-baru ini sejak PKP telah pun dilonggarkan. Bermacam-macam lagi kes baru yang telah naik. So, Macam semalam saya ada laporkan juga. So hari ini naik lagi 3 orang. Betul. Jadi kita pun nak tengok juga macam mana keadaan Delima itu. Apakah perkembangan berita tentang COVID. Kita mulakan terus dengan COVID-19. 2 lagi kluster baru dikenal pasti. Jangan kata daripada Putrajaya, 2 lagi kluster baru COVID-19 ini dikenal pasti di Johor dan Sarawak. Membabitkan 3 individu dikesan positif setakat ini. Jadi Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kluster di Johor dikenal sebagai kluster Bukit Tiram dan beliau kata Bukit Tiram dan Sarawak pula dikenal sebagai kluster syarikat pembinaan kucing. Jadi membabitkan seorang individu yang dikesan positif pada 11 Julai. Dan keadaan ini membabitkan kita dah kenal pasti jadi kes 23 tak silap. Kes dah naik ke 23 dan ini yang menjadikan semua kena bersiap sedia. Ini bukanlah kes import pun, ini kes dalam ni. Jadi susulannya pula. Dan disebabkan dengan kenaikan yang begitu memberangsangkan disebabkan ramai yang tidak ikut arahan. PKP. So, kita punya Menteri Kanan Kluster Pertahanan kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, mereka akan memperketatkan semula SOP PKPP ini. Dan secara dasarnya keputusan ini telah pun dipersetujui dalam mesyuarat khas Menteri-Menteri berkenaan pelaksanaan PKP hari ini. Jawatan Kuasa Teknikal akan berbincang esok untuk memperincikan SOP dan akan dibentangkan pada mesyuarat Menteri-Menteri Isninnya. Katanya pada sidang media perkembangan PKPP di Pusat Dagangan Dunia Putra di KL baru-baru ini. Dan susah nak cakap sebab sebenarnya kalau ikutkan arahan-arahan ini senang je kalau untuk semua kita ikuti. Kepada mereka yang ada tag pink yang baru-baru ini sangat viral, anda boleh hanya duduk di rumah tanpa pergi ke mana-mana. Tetapi disebabkan anda kes begitu tinggi dan saya tak tahu macam mana nak cakap. Cuma saya berdoa jangan ada second wave tentang PKP ni. Memang sangat susah untuk ramai orang yang mungkin akan kehilangan kerja. Syarikat-syarikat besar ni akan mengalami kerugian-kerugian yang sangat tinggi. Betul, sebab kita kalau untuk berita yang seterusnya pun Sarawak pun teliti akan laksana PKP jika mencecah 40. Jadi Jawatan Pengurusan Bencana Negeri JPBN di Sarawak sedang meneliti kemungkinan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan di Kuching jika situasi COVID-19 semakin meruncing. Walaupun bagi pandangan saya memang bagus kalau kita meletakkan perintah kawalan kerana masalah ni. Cuma kepada Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas bagaimana berkata ketika ini belum ada sebarang keputusan dibuat walaupun angka positif wabak itu di kalangan kes di Kuching mencecah 38 orang. Jadi kita lihat di sini kata-kata dalam 14 hari kalau seandainya meningkat lagi kemungkinan memang akan terlaksana PKP. Namun kita akan menantikan arahan ataupun perkembangan semasa. Dan itulah dia macam tadi Encik Faiz kata keadaan-keadaan kita ni kita semua kena berhati-hati dan kita perintah tu dah ada dah. Apakah tidak kita kan? Jadi susulan pula ada lebih daripada 2,800 individu belum menjalani ujian kedua. Belum menjalani ujian kedua COVID-19 ini yang bakal ditahan. Dan ini satu sikap yang cukuplah kita geram. Tapi ini dimaklumkan di Kuala Lumpur, rakyat Malaysia yang masih belum melakukan ujian saringan kedua ni selepas 13 hari menjalani kuarantin sebaik pulang dari luar negara, silalah pergi membuatkan saringan tersebut kerana ini adalah arahan daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador yang akan menahan dan memberikan hukuman yang setimpalnya, iaitu mereka boleh menerima hukuman penjara 2 tahun atau denda kedua-duanya jika masih enggan menjalani ujian saringan COVID-19 kedua bermula hari ini. Guys, jadi siapa yang baru pulang daripada luar negara, siapa yang akan nak konon-konon yang menghadapi berkaitan, sila buat saringan yang kedua. Ini adalah keselamatan negara kita. Jadi berita seterusnya pula, bantuan bersasar ganti moratorium. Macam mana tu? Apa yang Anwar faham tentang pergantian tu? Kalau moratorium tu kita tahu macam membantu kita. Tapi kalau gantian ini satu benda yang ada itu
perancangan untuk ekonomi kita jugalah ataupun membantu rakyat Malaysia sendiri. Namun kita kena pastikan juga daripada berita bagaimanakah arahan daripada Bank Negara Malaysia, sebab dalam moratorium ini bayaran balik pinjaman yang akan tamat pada 30 September ini dijangka tidak dilanjutkan. ICMN bukanlah ICMN apa, tapi pastinya kita kena semua bersiap sedia kerana bank tempatan sedang merangka program bantuan kewangan bersasar untuk peminjam yang berdepan kesulitan. Ini adalah satu berita yang baik juga untuk semua yang kehilangan pekerjaan. Betul tak Faiz? Siapa yang hilang pekerjaan, siapa yang dalam memulakan pekerjaan perniagaan yang kecil sekalipun, masing-masing inilah dia bantuan yang kita kena sedar. Dan macam mana bantuan ni pula? Adalah daripada penularan ni. Kita kena berhentikan penularan COVID-19 ni. Barulah kita boleh rasa semangat untuk meneruskan pekerjaan kita. Betul. Saya sangat setuju. Jadi kita jaga kita. Okey, seterusnya kepada mereka, ini adalah satu contoh kepada mereka yang ingkar bahawa 310 orang telah pun ditangkap baru-baru ini dan akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,000. Dan ini berlaku di sebuah pusat hiburan di Jalan PJU 7/3 Mutiara Damansara. Kalau tak silap dia lebih kurang macam pusat karaoke agaknya. Kerana tempat tersebut telah pun diserbu oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya kira-kira jam 11 malam tadi. Dan antara 310 orang pengunjung terdiri daripada 200 lelaki dan 110 wanita yang usianya dalam lingkungan 20-an hingga ke 30-an. Dan termasuklah owner dan juga pekerja-pekerja di dalam premis tersebut telah pun ditahan dalam satu serbuan yang berlaku semalam. Yes, pusat karaoke. Itulah pasal kita ni nak mesti stres lagi ke nak menghibur kan dalam waktu-waktu macam ni. Tapi apa pun jangan stres pula. Ini berita yang agak boleh menggembirakan seseorang. Ya ke? Sebab itu menggembirakan owner dia ada lah. Owner dia saja. Itu Abang Khalid ni kan yang bukan penyerang bukan Perak. Dia striker. Dia Khalid Jamlus. Dia dapati kasut emas dia yang bernilai 99,999. Dia katakan akan adanya tuan baru yang berada di Australia kan. Ini satu perkara yang memang kita rasa seronok juga kan dapat tahu adanya penyimpanan harta. Tak silap pasal emas ni pun sebenarnya adalah satu saham ataupun satu investment juga sebenarnya. Tapi saya rasa sebenarnya Anwar, kasut emas ni tak bermakna kasut tu diperbuat daripada emas. Kasut emas maknanya dia skor paling banyak pada tahun itu. Jangan salah faham. Betul tu. Anwar tak main bola main? Tapi tak tahu kasut emas. Tapi tak power lah. Power lah main. Okey, kita akan berehat sebentar. Kejap lagi kita akan bertemu kembali. Don't go anywhere. Kembali dalam Borak Kopi Tiap. Kita saja nak berada kat depan kan. Bagi fokus kat sini. Sampai tengah tonton kat Borak Kopi Tiap ni, kita banyak pengisian bakal kita saksikan. Lagi satu pula pengisian pula berkenaan tentang keselamatan pekerjaan kita kan. Lagi-lagi waktu-waktu macam ni, siapa yang tengah fikirkan tentang macam mana perlindungan kita ke, perjalanan pekerjaan kita ke kan. Mana tahu lepas ni adanya pencerahan Faiz kan. Betul, kita akan bersama dengan Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso, Roshaimi Mat Rosdi yang akan bersama dengan kita. Ada ke? Mana dia? Oh, ada sampai dah. Bang. Ada gak tahan abang kat luar tadi ya? Sila Cik Roshaimi. Terima kasih. Sihat Cik? Ya, alhamdulillah. Okey, So, terima kasih kerana meluangkan masa bersamakan kita orang pada hari Ahad. Dan semestinya topik ni sangat orang kata penting untuk semua orang sebab ini melibatkan daripada segi harian kesihatan dan sebagainya kan. Okey, sekarang ni kepada soalan yang pertama lah. Okey, basically kita sebagai seorang pekerja sekarang ni kan, katakanlah saya tiba-tiba sakit on the way pergi kerja ke, on the way balik daripada rumah ke, tiba-tiba accident ke macam tu kan. So daripada segi segalanya, proses masuk hospital, claim bersama dengan Perkeso apa semua, sebenarnya benda-benda semua tu dilakukan oleh individu tersebut ataupun syarikat yang sebenarnya kena buat. Okey, dia ada dua senario. Kalau macam dalam senario yang kes tuntutan kemalangan tadi tu, kalau contohlah seorang pekerja tu terlantar di hospital, of course tanggungjawab majikan untuk memainkan peranan dari segi membuat permohonan bagi pihak pekerja. Sebab kalau ikut dari segi tuntutan ni,
ni dia ada satu borang khas yang maksudnya majikan perlu memperlakukan bahawa kemalangan itu berlaku dan pekerja itu adalah pekerja yang sedang bekerja di bawah majikan tersebut. Sebaiknya pihak majikan. So maknanya kita sebagai orang yang kena tu tak payah buat apa-apa lah sebenarnya. Ya, sepatutnya. Tapi tengok juga kadang senario bagi setengah pekerja dia nak cepat. Kadang-kadang prosedur mungkin di peringkat syarikat lambat melaporkan kemalangan dan katakanlah pekerja itu tidak terlantar, pekerja itu juga boleh datang sendiri tapi dia tetap juga perlu mendapatkan pengesahan daripada majikan. Borang itu perlu dilengkapkan dan disahkan oleh majikan dan mereka boleh submit juga kepada pihak pengasuh. Dan itu tak kisah, fleksibel lah. Tapi yang sebaiknya ialah majikan lah yang membuat tuntutan. Tapi dalam keadaan yang kalau pandemik ni, macam mana lah peranan untuk berdepan dengan keadaan macam ni? Okey, kalau kita tengok senario pandemik sekarang, so punya peranan kalau selama ni kita cuba dengar tuntut kemalangan accident, betul tak? Betul. Tapi sekarang ni kita kalau during pandemik apa yang terkesan sebenarnya kepada pekerja di luar sana ialah pemberhentian pekerjaan. So mereka yang hilangan pekerjaan ni mereka tak tahu apa hala tuju, apa mereka boleh dapatkan bantuan daripada Perkeso. So dalam konteks ni kita ingin terangkan khusus kepada mereka di luar sana bahawa Perkeso ada satu pelindungan keselamatan sosial yang kita sediakan khusus bagi mereka yang terkesan akibat daripada pandemik tadi. Selain daripada perlindungan dalam bentuk kemalangan sebagainya tadi ialah bahawa kita ada satu skim yang kita namakan sebagai skim sistem insurans pekerjaan. Sistem insurans pekerjaan. So macam mana benda tu berfungsi? Okey, bagi mana-mana pekerja yang kehilangan pekerjaan dan mereka adalah terdiri daripada pencarum Perkeso di bawah sistem insurans pekerjaan ini, mereka boleh datang ke pejabat Perkeso untuk membuat tuntutan di bawah sistem insurans pekerjaan ini. Di mana kalau sistem insurans pekerjaan ini kita tahu apabila seorang pekerja tu dia kehilangan pekerjaan dah tentulah mereka tak ada income kan. Ya. So mereka akan datang ke pejabat SOXO melaporkan bahawa mereka kehilangan pekerjaan dan kita akan lakukan siasatan sebagainya dan mereka layak sekiranya kalau kita mendapati kelaikan caruman dia cukup lebih daripada 12 bulan caruman, mereka layak untuk membuat tuntutan di bawah sistem insurans pekerjaan yang mana Perkeso akan memberi bantuan allowance mencari pekerjaan. Di mana allowance mencari pekerjaan ni kita akan bayar 80 hingga 30% iaitu dalam tempoh maksimum 6 bulan yang mana pekerja ni akan dapat bulan pertama tu 80% daripada gaji dia sebelum supaya mereka tak terkesan sangat dalam tempoh mereka nak mencari pekerjaan lain ya. Itu bantuan yang kita akan bantu. Dan kalau kita sebut tentang kehilangan pekerjaan ni juga dia bukan setakat hilang kerja bagi pampasan. Yang paling penting SOXO juga turut menyediakan bantuan perkhidmatan pekerjaan. Bantuan perkhidmatan pekerjaan ni kita nak supaya dalam tempoh mereka mendapat faedah ini, pegawai Perkeso, dedicated pegawai Perkeso yang kita namakan sebagai pegawai perkhidmatan pekerjaan akan membantu dari segi proses cara pekerjaan, akan monitor dia punya pekerjaan supaya dia dapat kembali semula bekerja dengan secepat yang mungkin. Walaupun saya nyatakan tadi 1 ke 6 bulan tapi kalau contohlah dia kembali bekerja awal dalam tempoh tersebut dan terima bantuan, katakanlah bulan ketiga dia balik semula bekerja. Okey, kita akan bayaran yang tadi tu the balance yang lagi 3 bulan katakanlah bulan ketiga tadi dia dah kembali semula bekerja, balance lagi 3 bulan kita akan bayar lamsam 25% daripada balance tersebut dan kita akan bayar sekaligus kepada pekerja tersebut. Tak akan diteruskanlah sampai 6 bulan. Sebab aim kita ialah sebenarnya bukan sekadar kita nak bantu dia dari sudut pampasan, yang paling penting ialah untuk mempercepatkan dia untuk kembali semula bekerja. Dan kalau nak ikutkan dia punya validity daripada dia kehilangan kerja tu, berapa lama yang dia boleh lagi menghubungi syarikat Perkeso? Okey, kalau untuk Perkeso kita tak ada limit number berapa lama berapa tempoh. Sebab yang paling penting bila dia kembali semula bekerja tu yang kita punya aim. Tapi katakanlah selepas dia kembali bekerja lepas setahun ataupun 6 bulan dia berhentikan sekali lagi. Untuk senario SOXO tak ada masalah, dia boleh datang ke pejabat SOXO, pegawai dari segi bantuan perkhidmatan pekerjaan kita akan teruskan. Cuma mungkin dari segi bantuan allowance tadi tu kita ada syarat yang kita pegang, yang maksudnya untuk tuntutan kali pertama mesti ada kelaikan syarat 12 bulan caruman. Tapi bila katakanlah ada berlaku lagi kehilangan pekerjaan, dia punya syarat kelaikan caruman tu dia dah lagi bertambahlah, bukan lagi 12 dah jadi 18 bulan caruman. So dia akan reset balik. Tapi yang paling penting kita macam saya nyatakan tadi dalam konteks pandemik sekarang ni orang bukan nak melihat pampasan sebab pampasan ni dalam satu tempoh yang pendek yang paling penting ialah cepat kerja sustain kat tempat kerja. Tapi kalau memang keadaan macam ni, kalau semua yang kehilangan pekerjaan, dia orang boleh mohon lepas memang dapat teruskan ataupun kalau ditolak macam mana? Okey, kita akan tengok senario kehilangan pekerjaan. Of course bila setiap kehilangan pekerjaan mesti kehilangan pekerjaan yang kita takrifkan di bawah akta sistem insurans pekerjaan kita 2017. Okey, bagi senario walau katakanlah contoh permohonan tolak. Biasa permohonan tolak ni adalah asas especially kalau contoh kes-kes kehilangan pekerjaan ni yang maksudnya yang tak clear, maksudnya yang dia bukan ditakrifkan di bawah akta kita ni.
kita tak dapat nak bantulah. Sebagai contoh, caruman dia tak cukup, kurang daripada 12 bulan. Kemudian katakanlah contoh dia sendiri yang berhentikan kerja sendiri. Kan ada juga yang bukan majikan yang terminate ataupun dia bukan penerima MSS ataupun VSS. Tapi dalam senario ni, walaupun kita kata permohonan dia ditolak dari sudut kelayakan tu, tapi dari segi perkhidmatan pekerjaan kita tak stop. You boleh datang asalkan dia pencarum sok-sok. Even sekarang pun kita dah start tolong public. Walaupun dia bukan pencarum sok-sok, kita turut membantu mereka juga. Tak kira walaupun sebab sekali kita sekarang ke arah untuk menjadi sebagai public employment services untuk negara ini. That's why kita all out dari segi menyediakan perkhidmatan pekerjaan ini kepada rakyat di seluruh Malaysia tanpa mengira mereka adalah pencarum sok-sok. Dan yang paling penting, ada beberapa faedah yang anda patut tahu sebagai pencarum pengesok ataupun anda di luar sana. Dan seperti yang berada di skrin anda sekarang ini adalah beberapa jadual faedah yang ditawarkan oleh pihak perkesok. Okey, so bila kita tengok graf ni, dia lebih kurang antara yang Tuan cakap tadi tu ke? Okey, ini sebenarnya merupakan dari segi kadar gaji bulanan lah, anggapan yang kita ambil dalam proses kita nak membayar pampasan kepada pekerja. Kalau kita ambil contoh bagi mereka yang bergaji melebihi 1,000, 800, 900, mungkin kita boleh tengok kita tengok yang angka yang tinggi sikit, yang bawah sikit mungkin okey, katakanlah mereka bergaji, okey kita ambil yang bawah sekali. Katakanlah gaji lebih kita go lebih daripada gaji max, gaji minimum Okey, katakanlah gaji dia 1,800 1,700 ke 1,800. Okey, dari segi gaji bulanan purata anggapannya ialah 1,750 dan kadar caruman yang dibayar kat sok-sok base pada gaji bulanan purata anggapan. Dari segi bantuan, kalau dia memenuhi syarat kelayakan caruman 12 bulan tadi, dia akan dapat bantuan untuk bulan pertama 80% daripada 1,750. Okey. This is amount. Sebab kita tahu bila mereka diberhentikan kerja pada bulan pertama mereka terkesan dari segi nak menanggung kos hidup. That's why kadar peratusan tu 80% tinggi. Itu pun tinggi juga. Tapi lama kelamaan dia akan menurunlah ke 20%. Sebab aim kita tak nak masyarakat kita ni terus realize ataupun depends pada ni. Yang paling penting you kena wake up, bangun, berusaha cepat-cepat cari kerja. Cuma yang paling penting dalam situasi pandemik ni senang-senang lah. Kalau boleh jangan pilih kerja, sebab kalau kita tengok trend kadar-kadar pengangguran ni dah meningkat. That's why kita kena rebut peluang ni, cepat balik kerja. Kalau ada je peluang depan mata tu kita ambil. Jangan kita ni kerja ni tak sesuai dengan saya lah. Ini bukan masa nak memilih lagi nak saya. Ibu sebut pasal yang ni, kan masa 5 Jun Yang Berhormat Perdana Menteri pun ada inisiatif untuk tentang plan jana ekonomi kan. Sebenarnya pula inisiatif yang daripada Perkeso tentang yang plan ni. Okay, actually Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ini adalah merupakan usaha kerajaan yang kita nampak kesan daripada kadar-kadar pengangguran akibat daripada pandemik ni, yang mana kerajaan melihat perlu ada satu suntikan dari segi bantuan daripada kerajaan khusus untuk majikan-majikan di luar sana untuk bangkit semula, dan sekiranya mereka memerlukan pekerja-pekerja baru nak iklankan kekosongan jawatan baru, kerajaan akan support dengan menyediakan insentif di bawah penjana. Dan pada ni juga saya ingin Perkeso ni sebenarnya actually merupakan organisasi yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan ni, yang diamanahkan oleh Kementerian Kewangan, dan juga kita di bawah Kementerian Sumber Manusia sebenarnya telah diberikan tanggungjawab ini. Kita sebagai agensi yang melaksana untuk memastikan pelaksanaan program insentif pengambilan pekerja ini dilaksanakan dengan jayanya. Sebab ramai mungkin majikan di luar sana mereka tak tahu bahawa sekarang ni kerajaan ada satu program yang dinamakan insentif pengambilan pekerja. Okey, di bawah insentif pengambilan pekerja mungkin saya boleh berkongsi di sini. Mana-mana majikan khususnya yang telah berdaftar dengan Perkeso sebelum 1 Jun 2020 tahun ni, mana-mana yang berdaftar sebelum tu, mereka layak untuk mendapatkan bantuan ni. Apa caranya? Okey, bagi kekosongan jawatan yang mereka nak iklankan, mereka kena daftarkan dulu iklan kekosongan jawatan tu dalam kita punya portal yang kita namakan sebagai My Future Job. My Future Job ni adalah portal yang kita guna pakai dalam konteks untuk memproses di bawah program insentif pengambilan pekerja. Tapi sebelum mereka mendaftarkan iklan kekosongan jawatan tersebut di My Future Job, mereka juga perlu mendaftarkan syarikat tersebut dalam kita punya sistem penjana kerjaya, di mana mereka perlu pergi ke www.penjanakerjaya.perkeso.gov.my, register dulu company, and then bila dah register company, maka dia dah entitled untuk sebagai company yang layak untuk penjana, dan next dia kena register iklan kekosongan jawatan tersebut di dalam My Future Job. Okey, katakanlah ada 10 jawatan, iklankan 10 jawatan. Dan dari segi pengambilan, kita encourage majikan dan wajib majikan mengambil kalangan kandidat yang didaftar dalam dari pencari kerja yang berdaftar dalam My Future Job. Maksudnya dekat My Future Job ni bukan sekadar majikan saja berdaftar, tapi pencari kerja juga berdaftar, dan dia ada matching sistem yang berlaku di situ. Dan apabila majikan ni nak ambil pekerja, dia akan cari daripada kandidat yang tadi yang dah daftar dalam My Future Job. Bila mereka nak membuat tuntutan di bawah penjana kerjaya tadi, mereka akan key in balik nama-nama berdasarkan 10 jawatan tadi ke dalam penjana kerjaya, dan dalam tempoh sebulan insya-Allah kita akan proses. Dan kalau kita tengok permohonan ni, dia
akan buka sampai 31 Disember tahun ni dan mana-mana majikan dia akan layak mendapat bantuan sehingga tempoh 6 bulan. Kita ada kategori sebenarnya bila kita sebut tentang penjana kerjaya, kita ada kategori untuk My Apprentice. My Apprentice ni khusus untuk lepasan sekolah ataupun graduan, mana kerajaan melalui SOSO akan mengulurkan bantuan sebanyak RM600 bagi setiap apprentice yang majikan ambil. Dan kita juga ada bagi kategori pekerja berumur bawah 40 tahun kalau diambil bekerja, tapi ini khas untuk pekerja tempatan saja. Dia akan dapat bantuan RM800 bagi setiap pekerja untuk tempoh 6 bulan. Kalau umur 40 tahun kata, kita tahu umur 40 tahun kadang cabaran macam saya contoh. Kita nak dapatkan orang yang 40 ataupun majikan nak percaya pun susah. Tapi bila kita bagi ini, kita bagi insentif lebih sikit, iaitu sebanyak RM1,000 bagi setiap pekerja yang diambil. Dan lagi satu khusus, kita tak lupakan juga untuk mereka golongan OKU dan juga peserta return tour. Peserta return tour tadi macam yang kes Ijat tadi, kita ada satu nama program yang kita namakan program return tour. Kita akan bantu dia pulihkan dia. Ini masuk grup yang lagi satu return tour. Maksudnya majikan yang mengambil mereka juga layak untuk dapat bantuan RM1,000 bagi setiap OKU dan juga RTW tadi. Dan mungkin ramai yang tertanya-tanya tentang keadaan pandemik sekarang ni dengan kehilangan kerja yang melibatkan hampir ke jutaan orang kan. So, dijangkakan. Tapi kalau kita tengok sekeliling kita, kita dah pasti orang-orang terdekat kita ramai yang kehilangan kerja apa semua kan. Itu sudah pasti. Tapi mungkin mereka tanya-tanya, kita kehilangan kerja tapi tiba-tiba nak cari kerja, ada ke orang yang nak ambil kerja tu? Itulah. Yes. Sebab tu macam saya nyatakan tadi, di Perkeso kita bukan sekadar melihat papasan. Macam tadi saya mungkin boleh tambah sedikit, kita juga menyediakan kemudahan latihan. Bagi mana-mana majikan yang mengambil pekerja yang katakanlah contoh dia rasa kurang yakin, mungkin tak ada lain, kita pun boleh menawarkan latihan untuk pekerja yang diambil. Di samping itu juga yang paling penting macam saya nyatakan tadi, pekerja-pekerja ni juga dia janganlah terlalu memilih. Dia mereka ambil saja peluang kerja dia. Dan kita insya-Allah kita ada pegawai perkhidmatan pekerjaan seluruh Malaysia. Kita ada lebih daripada 246 orang. InsyaAllah datanglah ke pejabat SOSO yang berhampiran, kita akan bantu. Sebab pegawai perkhidmatan pekerjaan ini adalah dedicated officer yang akan bantu manage ni. Kita tak depends pada portal semata-mata. So bermakna orang tu tak ada skill pun no problem. Ada latihan. Ada latihan pembayaran di sini. Pelbagai manfaat ni kan. So kita perhatikan di sini di Layan TV adalah Instagram untuk Perkeso. Jadi siapa yang nak macam-macam informasi yang kita dah kongsikan, banyak kelebihan manfaat untuk rakyat semua yang sedang menghadapi ujian dan sebagainya. Jadi kita harapnya semuanya dapatlah ni pencerahan dan sebagainya. Tapi ini salah satu perkara yang kita nak kongsikan pula adalah bila adanya pula dia berusaha sendiri, iaitu daripada langit dia terus pula ke jalanan. Jadi kita nak sebelum nak kongsi itu, kita nak terima kasih ucapkan terima kasih kepada Encik Roshami sebab kongsi macam-macam ni kan. Daripada Perkeso semua kita, harapnya Faiz pun kita dapatlah manfaatnya bersama. Betul. Dan seperti yang topik yang kita bincangkan tadi, ini adalah cerita tentang seorang pilot yang diberhentikan kerja sama seperti orang lain dan sekarang ini telah membawa satu perkhidmatan e-hailing, lebih kurang macam penghantaran makanan dan juga penghantaran barang-barang melalui motosikal. Dan dalam perkongsiannya yang agak menarik ni, disebabkan gajinya yang begitu tinggi dulu, jadi dia letakkan satu bar yang tak adalah terlalu tinggi untuk samakan, tetapi dia cuba untuk mendapatkan semula pendapatan yang lebih kurang disebabkan dia masih mempunyai keluarga dan anaknya masih lagi berumur 8 tahun. Tetapi kalau kita tengok perkongsian dia, memang it's a hard struggle, and the struggle is real. Sebab kalau kita ikutkan tentang penulisannya, memang sangat detail. Bermakna dia telah mencuba semua perkhidmatan yang berada di Malaysia untuk membantu menjana ekonomi untuk keluarganya. Dan kalau kita dapat baca dan kalau kita dapat masuk ke dalam jiwa penulis tersebut, iaitu pilot tersebut, memang kita tahu yang memang susah sekarang ini. Cuma kita sebagai seorang manusia, kita jangan patah semangatlah dan kita kena terus berusaha. Itulah, don't give up. Satu perkara Faiz, bila dah kata semangat ni, sentiasa kita harapkan adanya puisi-puisi ataupun kata-kata untuk memberikan semangat kepada kita kan. Itu yang kita harapkan. Adakah mungkin mahkota kiasan yang menjadikan untuk kita memahami macam mana kita nak mengolahkan kehidupan macam hujan ni kepada benda yang motivasi. Yes. Dan tetamu kita untuk hari ini adalah idola saya, Fetri Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Okay. Assalamualaikum Fitri. Baik, alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah, makin tinggi songkok. Dia mahkota kan? Mahkota kan? Tak dapat pakai mahkota. So, kita cerita tentang kiasan. So, kadang-kadang kita nak tahu adakah kiasan ni relevan dengan zaman sekarang ni? Sebab kadang-kadang kita cuba tujukan kepada seseorang, dia tak faham juga.
Okey, sebab kiasan ni adalah kehidupan sebenarnya. Kiasan semua adalah satu makanan dan keperluan kepada jiwa. Dan sebab saya lihat zaman sekarang, mungkin anak muda ramai yang kurang faham tentang kiasan ni. Sebabkan mungkin kita dah terbiasa dengan benda-benda yang simple, dengan Twitter, TikTok, Instagram. Jadi tak ada ruang langsung. Lepas tamat SPM, mungkin ramai yang tak lagi mengarang karangan. Jadi inilah cabaran kita. Realitinya. Begitu. Cuma kalau Abang Fitri nak tanya, kalau macam kan kiasan, dia kadang dia boleh jadi sinisan dan sebagainya kan. Adakah dia boleh diterima oleh orang yang muda ataupun sesiapa sekali? Kalau dengan caranya, sebab saya juga pernah bagi ceramah kepada golongan seperti Mat Rempit, dan ternyata mungkin satu ayat yang biasa je mungkin memberi bekas. Hari ini pun saya tampil dengan kiasan baju. Lihat tak semuanya hitam, tak semuanya hijau. Bergantung apa yang anda lihat. Ya, mungkin di sebelah tangan kanan anda memegang cinta, di sebelah kiri memegang luka. Kita tak nampak, sebenarnya tersimpan. Ya, mungkin ada kehijauan dalam sebuah hati seseorang, mungkin ada kesepian yang tersimpan. Jadi hidup ni memang sebuah kiasan pun. Wow. Cuma kita yang tak menggali misteri di sebalik kehidupan. Sebenarnya bila kita tengok dengan cara Fitri kan, dengan kedatangan hari ini, saya tidak terduga akan benda-benda yang tersirat. Serius. Saya dah siap sedia dah tahu mesti Fitri Zahir datang ke Borak Kopi Hitam, saya dah bersedia dah, mesti seronok nak dengar ni. Sebab satu sebab kita boleh ke nak tengok buku? Kerana boleh. Kita pun seperti kita dah tahu, sebab kita pun mesti tertanya-tanya dengan kehadiran seorang insan di sebelah kiri saya ini, datang dengan penuh kiasan bersama dengan diri beliau, apatah lagi buku tulisan ni. Jadi kalau boleh nak Fitri baca salah satu daripada muka surat. Mana-mana muka surat? Contoh macam ni ya. Aku memukulmu. Benar? Benar. Tetapi yang aku pukul bukan dirimu, tapi debu-debu yang ada pada bajumu. Jadi kalau Allah mengujimu dengan kesakitan, bukan berarti Allah memarahimu. Sebaliknya hanya ingin mengusir dosa-dosa yang ada pada dirimu. Wow. Itu saya dah tanya dengan Fiona dan Haziq. Dalam banyak-banyak rumah, rumah apakah yang paling gelap? Rumah yang paling gelap? Wow. Rumah di jiwa yang kekosongan? Okey. Rumah maksiat. Wow. Tak ada jawapan yang betul dan salah, tapi yang sebenarnya rumah tanpa cinta. Wow. Cinta tu mungkin cinta kepada ilahi, cinta kepada orang yang telah pun pergi. Itulah terpulang. Sebab hidup ni banyak sangat kiasan. Cuma kita yang tidak menemui dan menggalinya. Wow. Jadi kalau kita tengok dengan keadaan buku ni, badai corona menyerang Buana Munajat Bergema menolak bencana. Kalau saya baca nampak lain sikitlah. Tapi buku ini memang diterbitkan pada dalam pandemik COVID ni betul. kan? Ketika wabak COVID-19 memang kita semua duduk di rumah. Jadi saya timbul ilham untuk apa yang berlaku saya potretkan, saya puisikan. Dia sampailah ke hari yang keberapa, masih lagi belum berakhir. Sampai jadi 333 halaman sudah. Saya terbitkan ini juga sumbangan untuk ilmu kepada negara yang telah pun dihimpun dalam bentuk puisi. Sayang kalau kita tak himpunkan. Sebab tu ada banyak peristiwa penting. Wabak COVID-19, kemudian tentang Ramadan, macam-macam peristiwa berlaku, kehilangan ulama, juga banyak perkara yang sedih, orang mati kerana dilanggar oleh pemabuk. Sayang kalau kita tak himpunkan sebagai khazanah ilmu. Betul, kita saya perasan juga dalam Instagram sendiri, Fitri memang banyak merangkulkan tentang gambar, lepas tu menukilkan satu tulisan yang cukup panjang sebenarnya kan, yang untuk kita menyedarkan kan. Dan sebenarnya Fitri ada target tak sebenarnya bila letakkan puisi ni? Ada tak matlamat yang sebenarnya bila dah hasilkan buku ni buat di Instagram, sebenarnya ada tak matlamat yang sebenarnya untuk ni? Itulah dia. Kadang-kadang saya pernah, bila setiap kali saya hantar di Instagram, ada yang membalas dengan perkataan yang sedih, yang ada kaitan dengan kehidupan. Jadi saya rasa lebih baik pada usia kita yang sebegini, ada manfaat dapat kita sumbangkan kepada orang. Macam mahkota tu kan, corona ni maksudnya mahkota dalam bahasa Sepanyol kan. Jadi sebab tu dibuat mahkota kiasan. Sebagai contoh, kalau saya sebut tentang seruling cinta, aku ingin bertanya, bagaimana buluh yang kosong dapat menghasilkan bunyi yang sangat asyik. Wow. Kan kita tiup seruling kan? Betul. Ia hanya buluh yang kosong, tetapi bunyiannya, iramanya sangat indah. Malah dengan seruling, dua sahabat bisa menjadi rindu. Masya Allah. Bila terdengar seruling, boleh tak kalau penerbit Sebab boleh kita on bunyi seruling sikit. Faiz kan, kalau bunyi apa awak dengar macam tiba-tiba naik keseronokan tu.
Syahdu macam tu. Syahdu Dengan apa? Macam orang suka dengan bunyi gamelan, ada orang suka bunyi gitar. Saya suka biola. Biola. Itulah dia kadang-kadang benda yang kosong tapi bergantung kepada yang si pemain. Tetapi di atas pemain itu ada kuasa lagi yang menggerakkannya. Subhanallah. Siapakah yang menyusunnya? Allah. Kepada ombak di lautan kan, siapa yang mengalihkannya? Bayu di tepian, siapa yang mengirimkannya? Ada tak daun-daun yang terbang? Siapa yang mengaturkannya? Ikan bila tidurnya? Betul? Langit tinggi, mana tegak tiangnya? Wow. Itulah semua hidup inilah satu persoalan yang perlu dijawab. Kalau jawab dengan nafsu, dia akan membisu. Jawab dengan iman, dia akan membentangkan segenap hamparan. Yes. Masya Allah. Dan kejayaan itu, kejayaan milik siapa yang sebenar-benarnya? Kalian, kata pujangga, jika keris pusaka ini diasam limaukan, kalau tanjak pahlawan ini dimahkotakan, pasti alun hidup akan terjurus pada satu arah dan matlamat. Berkata dengan santun dan berbudi, menyanggah dengan halus dan bererti, tepak sirih dihulur, salam bersambut, maka pekerti akan datang sendiri. Sambung? Wow. Tak apalah kita. Saya tak boleh sambung tu. Saya tak boleh sama. Mata saya dah berair dah. Serius, Berair. serius. Saya dengar. Kenapa berair tu? Dia sebab bila apa yang saya faham adalah kerana ia berkaitan tentang matlamat seorang kehidupan yang untuk berkaitan tentang kuasa Allah Ta'ala yang menjadikan seseorang tu yang melalui pelbagai ujian yang adanya kerusingan lah apa, dalam ujian tu pula dia ada je matlamat dia nak mencari. Dia nak usaha untuk mengeluar daripada masalah tu. Jadi macam daripada yang ni Abang Fitri secara spontan tau, tak ada dalam buku ni tadi. Saya perasan macam subhanallah. Kalau kita berpantun, lawan pantun kan kena spontan kan? Betul lah. Spontan Kalau saya ni baca luar biasa. tentang tangis awan ni, jika awan tak menangis, bagaimana laman nak mekar? Tanpa hujan, bunga akan tandus dan seluruh kelopak akan menjadi selayu. Jika bayi tidak menangis, bagaimana susu hendak mengalir? Sang perawat hanya akan memberi susu dikala bayi itu menangis. Sebab bayi yang menangis ni ada kaitan dengan ibunya kan? Betul. Jadi kalau bayi itu tak menangis, ibu tak tahu. Kalau hujan tidak datang, maka pokok akan layu dan gersang. Jadi saya sering ingatkan diri saya supaya dalam setiap ujian itu adalah sahabat. Selepas datang hujan itu akan muncul macam-macam warna yang kita tak tahu. Sebab di musim kehitaman, rupanya Allah ingin tumbuhkan mekar cinta yang hijau. Saya tertarik dengan pepatah Cina pada kisah tentang buluh. Buluh kita tanam kan? 5 tahun tak tumbuh apa-apa, tapi rupanya dalam tempoh 5 tahun tu akar dia jadi empayar bawah bumi ni. Bila dah ready baru dia menjulang menyentuh langit. Bersabar untuk membina kekuatanmu. Wow, itu satu ayat yang sangat deep sekali. Kan, saya begitu terkesan. Dan dalam studio ni, kalau korang nak tahu, semua terkesan dalam ni. Terdiam tiba-tiba, tak ada angkat tangan apa semua kan. Dan saya rasa kata-kata yang baru diperkatakan oleh Fitri tadi memang boleh memberikan semangat. Tetapi kalau kita ikutkan, dalam buku ini juga adalah tulisan ataupun luahan hati yang kesedihan dengan apa yang berlaku dengan orang-orang di sekeliling juga kan. Betul ya, ramai yang terkesan. Masa tu kan ramai yang DM saya nak pinjam wang, kata ketika pandemik ni berlaku keganasan rumah tangga, Betul, macam-macam. bercerai dan sebagainya. Memang saya rasa saya takut nak buka inbox sebab macam-macam luahan yang saya terima. Itulah sebab tu saya bagi ungkapan. Cuba Faiz baca yang itulah yang belakang sekali. Oh, okey. Jangan berduka. Sabarlah menanti di pintu hari. Esok lusa kita berlari. Setiap sesuatu yang hilang dalam hidupmu akan kembali dan terganti dengan yang lain dalam bentuk yang berbeza. Dunia ini ialah sebuah kehilangan. Jadi, kehilangan itu perkara biasa. Jangan hanyut dalam tangisan dan ratapan sehingga syaitan bertepuk dan iblis menari untuk meraihkan kelemahan dan kekufuran dirimu. Sebab ada pesakit yang meninggal, kita tak boleh sentuh kan. Ikut SOP jenazah tu. Kita buat puisi orang yang hilang ayah. Katanya, ayah, kami nak peluk ayah. Tapi ayah kini dah jadi jenazah. Ayah,
Sedangkan dulu ayah yang pesan, sempurnakan jenazah ayah, mandikan dengan penuh kasih, urus dengan penuh sayang. Mahu semuanya jaga rapi oleh zuriatnya. Maafkan kami ayah, kami tak boleh berbuat begitu. Pakar memberi arahan demi keselamatan dan kami akur. Hanya dari jauh ayah. Dari jauh. Jauh, makin jauh. Melihat ayah dari jauh yang tak dapat disentuh. Ya Allah, Luluh, seorang ayah yang beriman, yang kecundang ketika berhimpun untuk tujuan tabligh, diuji dengan wabak. Tiba-tiba jenazahnya tak dapat kami uruskan. Hanya melihat dari jauh perginya seorang ayah. Itu terluhan dapat saya kongsikanlah dengan mereka yang kehilangan ayah ketika diuji dengan COVID-19. Wow. Sebenarnya itulah kalau kita anggap ujian yang diterima oleh diri sendiri ini begitu hebat, sedara bahawa ada orang lain yang menerima ujian yang jauh lebih hebat daripada kita. Betul. Tetapi sebenarnya semua itu dalam lingkungan yang boleh kita hadapi. Insya-Allah, kerana Allah tidak akan menzalimi hamba. Dan kita dapati dalam tulisan yang dihasilkan oleh Fitri Yahya ini, ia umpama macam memujuk hati kita, yang memberikan kedamaian untuk kita untuk baca. Jadi saya nak tanya Fitri, mana kita boleh dapat naskah Mahkota Kiasan ni? Okey, itulah saya tak jual di kedai buku sebab saya kalau boleh tak nak menjadikan ia sebagai keuntungan dagangan kan. Hanya dijual melalui laman peribadi saya. Ataupun kalau anda dapat salin, boleh hubungi nombor ini 017 614 6470. Ya, di situ mungkin anda boleh DM saya juga untuk dapatkan maklumatnya. Dan saya juga sekarang ini dalam proses untuk membantu anak muda. Tadi sebut anak muda kan. Kalau siapa anak muda nak kirimkan karya, boleh menghubungi Kolej Perindu UiTM. Masya Allah. Jadi mereka ni boleh himpunkan puisi, nanti saya edit. Saya bantu mereka. Mungkin ada yang benda yang ni. Sebab semalam pun saya buat program dengan pelajar. Saya kata kalau buat pesanan kedai mamak pun cuba buat dalam bentuk yang puitis sebagai latihan kan. Why not? Mamak berikan saya sekeping roti yang maniskan gula realiti ataupun kopi yang disulam pahit cinta asmara. Tapi semalam saya bagi tugasan tu kepada pelajar. Tapi ada satu tu memang jawapan yang sangat sedih. Okey. Dia kata, saya nak biskut kering, sekering hatinya seorang wanita yang telah pun diceraikan. Allah. Dan kopi yang pahit seperti pada kejamnya suami yang melafazkan cerai meninggalkan aku kesekian. Sehingga kan dia hanya bermain dengan kata-kata, tapi rupanya itulah realiti seorang gadis itu. Wow, Masya Allah. Jadi itulah dia Kadang-kadang kita kata-kata. tengok orang tu macam tak ada bakat kan. Tapi sekali dia keluarkan dia punya rasa tu, Dia datang daripada The hati. hidden talent yang ada itu dalam dia. diri anda. Mana tahu anda mungkin berjaya ataupun boleh menulis. Tapi jangan lupa kata-kata Fitri tadi, boleh hantarkan karya anda kepada dia dan InsyaAllah nanti tengoklah macam mana kita ada edit sikit kan. Mana tahu boleh menjadi satu puisi ataupun karya yang agung insya-Allah. Terima kasih Fitri Yahya kerana sudi terima kasih meluangkan mengundang masa. Ya, okey. Jangan lupa dalam rumah tu kena tambahkan Cinta. cinta. Sebab dalam hidup yang singkat tarikan nafas ini jangan tanam apa pun kecuali Cinta. cinta. Alright, terima kasih Fitri. Jadi kita pun nak tengok adakah Wak Jo pun boleh bercinta, adakah rumah yang penuh dengan cinta selepas ini. Yes. I love you baby. Sulam rindu intan banduri bermadu kasih sayang abadi Di matahari
janji asmara. Turut sama percayakan dah demi cinta bahagia. Oh adindaku, genggam tanganku, kasih yang mesra bersatu berpadu. Pimpin nadaku, kita menuju pintu maligai kalbu. Bermekai sudah ikatan cinta yang bersaksikan janji asmara. Turut sama percayakan dah demi cinta bahagia. Mari bersama kita berdua Melangkah kasih yang tercipta. Yahoo! So itulah dia Wak Jeng dan The Akustikaria. Wih, betul juga kali ni ya. So sekarang ni kita nak berkenalan dengan the whole band ni. Okay, kita ada Wak Jeng, kita ada Sahri. Siapa Sahri? saya. Sahri, lepas tu kita ada Riz Toncit. So kita dah tahu dah sebab apa. Sebab dia ada toncit. Agak unik juga nama Kita ada Mbak Asna. Saya. Mbak Asna, nanti kita ada Mek Teha dan juga Cik Yana. Ya, saya. Okey, last kali kita ada Poji. Tapi Poji ni saya tak tahu saya nak consider dia band ke tak. Sebab orang main muzik, dia main game. Dia main PUBG kat belakang. Apa ni? Hah? Sebenarnya sebenarnya nak cerita Poji ni dia main drum tapi melalui apps. Cuba main sikit. Wow. Kok risau ya? Betul. Mustahil main PUBG macam tu. Mustahil. Tak mungkin. Okey, Wak Jeng ni memang famous dalam Facebook dan mereka memang setiap malam live. Seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Oh, dah macam pekerja harian lah. Ya, betul. Yeah. Dan selain tu mungkin ramai ingin mengetahui sebenarnya Wak Jeng ni apa relationship antara semua dalam grup. Jadi kena kenal satu-satu. Relationshipnya? Semua adik-beradik, sepupu. Sepupu yang mana? Ni Omar. Omar belakang. Kakak. Kakak ipar. Kakak ipar. Itu ibu. Ya, mak saya. Toncit? Adik ipar. Adik ipar. Ni abang yang sulung. Oh, ni abang. Wow, all in the family. Semua keluarga lah ni. Itu yang seronok tu. Tapi memang semua keluarga ni, yang ni kenapa dia digital? Yang lain tak ada digital? Mungkin sebab kita nak jimat garuang. Satu lagi kita nak orang kata cepat setting kan. Jadi kita perlukan masa benda tu kalau nak setting. Ya, betul. Okey, cuma antara ramai-ramai kat sini kan, saya tak nampak ayah ataupun adik ke? Ada. Diorang ada juga ada join? Juga, ada. Oh, cuma datang KL tak ajak ah? Ada kat Ada kat luar. Ada kat luar. Dan mereka kalau ada dalam band menyanyi ataupun bermain gitar? Menyanyi. Okey, macam mana satu keluarga ni boleh tahu bakat masing-masing? Kita pun tak tahu sebenarnya mula-mula. Tak tahu. Jamming bawah pokok sawit je. Boleh main gitar rupanya. Lepas tu, yuk try jamming. Jamming, lepas tu lama-lama bakat tu diasah sikit. Tengok orang main, kita bahasa Inggeris apa? Training. Practice Training. makes perfect. Oh, training. Lagi tu apa? Improve. Improve. So ini antara video-video yang mereka pernah buat. Amin. So ni bawa lagu apa ni? Ini lagu ciptaan kami sendiri. Dekat channel YouTube kami. Okay, so jadi ciptaan ni siapa yang komposer semua? Saya, Toncit, Sari. Oh, Kami bertiga lah. Oh, dia memang redha ke panggil Toncit sebenarnya?
Dia dipanggil Toncet ni sejak PKP ni dia buat live kan. Orang tengok rambut dia ikat-ikat. Orang yang bagi nama dia. Okey. Geng-geng Maknanya rewang ramai kata. peminat ni. Ya, so kita panggil bukan peminat, geng rewang. Okey, kepada ibu. Ya. Mbak, macam mana boleh datang minat nak join anak beranak? Itu cara kebetulan je. Oh. Suka mula-mula ikut anak Jiming. Lepas tu kita tengok perhati-perhati boleh tak kalau kita join. Jadi dia yang ajar kita. Sampai sekarang lah. Ya. Apa perasaan maknya bila tengok anak-anak macam ni? Dulu awal-awal tu macam apa anak aku ni buat main gitar je ke? Ada ke perasaan tu? Tak, memang kita support daripada awal, daripada dia sekolah menengah tingkatan 2 ke 3 gitu. Sampai sekarang. Bila dia keluar, kita ikut. Dia keluar, kita ikut. Kita follow. Mana dia pergi gyming. Jadi dia perjalanan dia betul. Yelah kan. Dia pantau kita apa restu- awak ni kau gatal ke main layan perempuan Tak, ke? kadang budak-budak muda dia repek ke apa, kita takut juga. Yelah. Betul-betul. Dia Jadi cakap ikhlas. kepada okey, Wak Jeng punya orang rumah. Apa nama dia ni? Mek Teha. Mek Teha. Jadi Mek Teha sebagai seorang isteri, macam mana dapat membahagikan masa sebagai ahli kumpulan dan juga isteri? Dalam satu masa yang sama. Dia malu kan? Dia malu, dia pemalu. Malu? Okey, tak apa. Okey, kita tanya kakak ipar lah. Mestinya seorang isteri kan, macam mana membahagikan masa tu? Isteri, praktis. Kerja rumah lah. Oh, Kita bagikan. dapat bagikan masa. Daripada segi anak-anak ada? Anak belum. Oh, anak belum lagi. Oh, jadi macam itulah cara membahagikan masa. Jadi suami Suami mesti kan kena dahulu praktis, ada side. Oh, jadi kalau praktis tu hari apa selalunya? Sebab live dah lima kali sehari tu, itu dah. Kalau ikutkan kita tak ada praktis. Oh. Siang kita kerja kebun, malam kita jamming live je. Oh, basking yelah. live. Betul sebab siang perlu kerja kan. Ya. Dan pastinya saya dapat tahu ada kerja macam macam Profesional. sawit dah. Nyawit. Tanam benih nenas, jangan tanam nenas ni bosok. Oh, wow. Dan walaupun dengan kesibukan kerja harian, sebab saya pasti kerja-kerja kampung ni memang satu perkara yang menggunakan tenaga fizikal. betul. Tapi masih lagi mempunyai kesempatan untuk mengubah ataupun membuat sebuah lagu. Ya. So kita boleh lagu terbaru apa? ABC Alif Bata. ABC Alif Bata. So siapa boleh tonton tu di Facebook. Di channel YouTube Cinta Karya Production. Yes. Dan So, kalau tu kita kita tengok, pastikan ini adalah Facebook dia, ini Wak page Jeng. kita. Wak Jeng. Jadi setiap malam memang ada live performance. So Yeah. boleh request lagu juga. Boleh. Jadi dalam kesibukan tu mana boleh dapat idea dapat lagu ABC Alif Bata ni? ABC Alif Bata ni kita masa tu kita fikir kadang-kadang kita ni kadang-kadang kita nak ingatkan orang, kita ingatkan diri kita dulu. Aku ni dah sembahyang belum? Contoh lagu-lagu macam itu. Lagu-lagu macam alah ketuhanan lah lebih kurang. Sebenarnya back to basic sebenarnya. Okey, Benda itu yang simple sebenarnya. Betul-betul dan pastinya bila kita dalam satu sesi kekeluargaan ni lagilah kita beringat sentiasa. Betul, penyampaian tak boleh nak enjoy sangat kan? Setiap masa tanya. Betul. Kau lagu ingatkan orang, kau ingat tak? Dia package sekali kan. Alright, terima kasih kepada Wak Wak Jeng. Jeng. So kita pun harapnya terus majulah keluarga amin. semua Terima kasih. dalam InsyaAllah. Dan matlamat pastinya yang sebentar industri. lagi kita akan dengarkan lagu daripada mereka. Cuma sekarang ni kita nak ajak mereka bukan pergi Vietnam, tapi nak rasa kopi Vietnam. Ada satu awet ni bawa kita pergi sana. Kopok nama dia. Tapi tak dapat rasa, dapat tengok je. Oh ya ke? Jom kita tengok. On. Kalau yang suka travel tu mesti tahu dan kenal dengan warna kopi ni. Ini dia, kopi yang original datangnya dari Vietnam. So, apa yang menarik sangat dengan kopi Vietnam ni? Kopi Vietnam ni actually dia punya kopi tu memang original datang daripada Vietnam dan most of the customer memang cakap rasa dia 99% rasa memang sama macam dekat Vietnam lah. Ramuan untuk buat kopi Vietnam ni kena ikut SOP yang dah diberikan daripada HQ lah. Pengalaman saya buat, maknanya kalau kita lari sikit daripada SOP, maksudnya dia punya ramuan utama kopi mesti ada air yang dah dimasak. Jadi kalau kita tak ikut exactly SOP yang dah diberi itu,
rasa dia memang akan totally berbeza. Main ingredient dia kopi tu sendiri yang saya kena toastkan satu tapisan tu makan masa dalam 45 minit juga sebab dia punya cara tapisan tu memang traditional macam Vietnam punya style kan. So dia akan ambil masa 45 minit untuk satu tapisan and then dah siap tapisan tu saya kena masukkan air, kena masukkan susu, kena masukkan kopi, ikutlah berapa sukatan dia yang tepat. Masukkan ais, baru kita kocak kopi itu dan siap untuk kita hantar pada customer lah. Istimewanya, selain keaslian kopinya, menarik lagi penapis untuk kopi ni juga didatangkan khas dari sana sendiri tau. Penapis pun import. Memang aslilah rasa dia kan? Kelainan dia yang buatkan rasa kopi tu sedap sebenarnya kopi tu. Orang panggil apa selalu brew kopi kan. Yang ini kita toastkan kopi tu. Maknanya kalau macam saya toastkan kopi tu kurang daripada 45 minit. Dia tak akan habis lagi dia punya proses kan. Dia akan efek juga rasa dia. Yang tak pernah ke Vietnam tu mesti tengah terfikir apa rasa kopi ni kan? Kita dengar dulu apa komen pelanggan tentang kopi ni. Confirm korang terus place order dengan kopi ni yang harga sebetulnya hanya RM6 sahaja. Kebanyakan pun customer suka sebab rasa dia tu, manis dia tu dan lemak dia tu. Selalu kita minum kopi, dia rasa manis saja kan. Tapi yang ini kebanyakan customer kita punya feedback dia akan cakap kopi ni manis dia, berlemak dia, lemak lah ada masuk apa macam tu. Lagi satu, kalau orang cakap basi tak, boleh simpan ke tak? Kalau you simpan dekat dalam freezer tempat sejuk beku tu, dia boleh tahan sampai 2 minggu lebih. Kalau you macam minum sikit-sikit, you tak nak simpan dekat dalam freezer, simpan dekat bahagian chiller bawah je, dalam seminggu still okey. Jadi, jangan lupa rasa kopi Vietnam ni. Bukan kopi nangkau dengan bismillah, bukan. Tapi kopi Vietnam ni yang asli kaunya. Wow, itulah dia kenikmatan kopi Vietnam. Wow. Sekarang kita bersama dengan Kak Niza, seorang chef yang memang pakar tentang pemakanan. Jadi saya nak tahu macam kopi Vietnam tu dia consider brunch ke macam mana? Kopi Vietnam kalau brunch boleh juga sebab kita minum kopi juga kan. Dia brunch ada kopi, ada tea juga. Lepas tu ada mimosa, ada orange juice, ada just plain water juga. Tak kisah. Plain mineral water. Semua sekali boleh lah. Semuanya. Jadi semua memberi manfaat lah, manfaat sihat-sihat lah. Cuma kita nak tahu daripada mana kita boleh dapat perkataan brunch ni sebab kita ada lunch. Kita ada breakfast sebelum tu and then kita ada dinner. So brunch ni dia kategori mana? Brunch ni in between. Selalunya dalam pukul 11 sampai pukul 2 brunch. Brunch ni maksudnya breakfast and lunch. Dia tak heavy, tak terlalu berat sangat dan tak terlalu ringan. Dia tengah-tengah. So bermakna kalau kita makan brunch, kita boleh still enjoy lunch. Ya, betul. Wow, dan di situ datangnya obesity. Tapi kita nak tengok macam mana apa brunch tu, apakah menu yang sesuai untuk kita masak. Jom kita dengan Kak Niza, kita sekarang ni nak masak apa untuk brunch kita? Brunch kita nak masak Mexican egg benedict. Egg benedict ni memang dah selalu orang makan brunch lah. Macam brunch kan egg benedict, dia sebab dia ada telur. Dia macam telur separuh masak atas roti. Itu je lah kalau senang ya. Itu cara senang tapi saya tak rasa nak buat egg benedict ni kan. Saya tak rasa senang sebab saya pernah tengok cara nak buat ni, dia memang satu benda yang sangat complicated kalau tak ada skill. Saya tak tahu. Macam mana nak buat ni? So Kak Niza silakan. Okey, kita first kita nak kena buat telur dia lah. Telur dia kita kena poach. So poach telur ni dia dalam air ni campur cuka sikit. So, kenapa kena campur cuka? Sebab nanti kalau tak telur dia pecah kembang dia. So kembang dia stay. So air kena didih. Air kena didih, lepas tu letak dalam mangkuk, lepas tu letak tengok dia. Alright. Dia jadi macam tu kan? So ni namanya poach lah. Poach egg lah. Kadang-kadang saya pun tanya juga apa poach tu, apa macam mana tu kan. Telur separuh masak lah. Tapi bukan telur separuh masak yang kita rebus tu. Bukan telur separuh masak yang gorengnya. Ni telur separuh masak yang memang rebus punya. Memang kena dalam periuk macam ni ke? Tapi tak kisah? Tak kisah. Asalkan dia air dia lebih sikit lah. So dia punya telur tu tak touch, tak sentuh bawah tu. Alright. Okey. Jadi tunggu kejap. So berapa lama ni? Dia dalam tunggu nampak tak lembut sikit lah. Kita kena tengok dia kan. Kena tengok betul kan. Kena tengok-tengok. Oh, tapi tak kacau. Jangan kacau. Biarkan aja. Kalau kacau nanti tengah dia kuning dia pecah. Macam kita masak Maggi kan. Orang masak Maggi kena kacau kan. Pecah telur dia. Okey. Kalau nak tu cantik itulah.
Macam Kak Nizam, kita tahu memang ada experience di luar negara dan memang duduk dekat USA dah lama ni, baru balik Malaysia, nasib baik boleh cakap Melayu lagi. Cakap Jawa. Cakap Jawa. Cuma sekarang ni, perkataan brunch ni sebenarnya siapa yang create sebenarnya? Sebab saya tahu, setahu saya lah, rakyat Malaysia jarang yang brunch. So daripada mana actually the origin of brunch tu? Nak tanya pakai brunch origin ni memang lah, tak tahulah. Yang tahu breakfast lunch sebab mungkin orang US ke dulu kan kata nak makan keluar Ahad lah. Selalunya brunch ni special, dia hari Ahad saja. Ataupun Mother's Day, Father's Day, itu brunch. Itu yang betul-betul definisi brunch. I see. Okey, dia lebih kurang macam special occasion lah. Special occasion, semua family sesi keluar. berkeluarga. Sesi berkeluarga. Hari Ahad tu kan keluar semua sekali makan brunch sebab brunch selalunya buffet style. So maknanya kalau brunch hari-hari tu dia kategori malas. Ataupun memang tadi tak obesity. Obesity betul juga kan. So macam mana dengan telur kita Kak Nizam? Okey, sekejap tengok dia dah masak ke belum. So biasanya kalau yang ni kita Ni dah okey dah ni. Sebab dia dah macam ni kan, kita kena letakkan dia ke ice bath je. Jadi dia ice bath. Memang kena. Telur ais kena ais kena sebab nanti dia tegang sikit, dia tak terlalu masak. Dan di tengah-tengah dia bersih sedap, cantik lagi. Tapi yang tepi-tepi putih dia dah kenyal. So dia tak adalah lembik. Tak adalah lembik macam tu kan. Okay. So, tapi kalau ni memang buat macam masakan yang banyak-banyak, boleh ke letak macam telur 2-3 biji dalam satu periuk sekali? Kena periuk besar lah. Periuk besar. Periuk besar kan. Akak buat pagi tadi untuk semua kru. Untuk semua orang. Periuk besar lah. Kantoi Kak. Bagi tahu semua orang. Tapi saya tak pernah rasa lagi. Saya tak rasa lagi pagi ni. So ini adalah makanan yang pertama saya. So ini dah dikira brunch. Kak Niza selalu buat sarapan untuk kita orang. Itulah. So ini Mexican style. So kita kena letak sikit meat. Ini chili. Chili meat. Akak letak chili sauce. Chili apa ni? American chili. American chili. Ni kira makanan Vatos Locos. Sebab Mexicano. Ese, what's up? So ini adalah daging. Ni daging Daging yang telah dikisarkan potong-potong-potong. Lepas tu dicampur dengan sos Mexicana. Mexican rempah-rempah spices Mexican lah. I see. Tapi kalau kita ambil daging kisar yang tak boleh. Ayam boleh ke? Ayam boleh. Boleh jugalah. Boleh juga. Kalau saya nak dinding ayam ke. Maknanya saya tak payah masak, saya terus letak je. Terus letak je tu. Lagi malas kan. Itu cuma nak makan, cepat makan aja lah tu. Maknanya rasa tu tak sama lah. Rasanya tak sama. Okay. Setengahnya, kalau lain orang dia buat letak salmon. Salmon? Favorite tu. Yang memang biasa punya lah. Okey. Sebab orang selalu letak salmon aja. Okey. Ni pun dah bau dia pun dah wangi sedap macam ni. Punya cili serbuk cili ni kan. So letak tu. Kita punya telur ni pun dah okey dah kenyal sikit kan. Okey. Kita keluarkan dia. Sini jap. Okey, lepas tu kita letaklah beef bacon sikit kan. So ini adalah dressing yang ada, maknanya ikut kepada kita punya cita rasa. Kalau nak salmon, letak salmon, letak beef bacon. Kalau nak salmon dengan telur je, salmon dengan telur. Ada setengah orang dia letak avocado. Cuma apa yang Kak Niza buat ni, adakah ini original recipe? Taklah original. Original dia memang dah deviate banyak lah. Ini Mexican punya style kan. Okey, lepas tu letak telur. Lepas tu kita letak hollandaise sauce. Hollandaise sauce ni kita kena buat sendirilah. Hollandaise sauce? Hollandaise sauce ni dia daripada kuning telur, lemon. Kita kisar dalam pengisar tu kan. Lepas tu kita tuang clarified butter. Yang butter memang dah cair kan. Sampai dia jadi macam ni. Pekat. So maknanya ini tak dimasak lagi lah? Ni dah masak dah siap dah. Dah siap makan dah. Jadi likat. So kita ni jadi sos. Dia memang likat lah. Dia jadi sos ha. So lepas tu letak kat sini. Wow. Letak sikit. Itulah. Ini akak dah campur ni akak campur serbuk chipotle. Serbuk chipotle ni Mexican spicy pepper. Tu yang kat kampung kita tu. Nama pelik chipotle. Macam ni je dia. Chipotle. 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 Bila eja nampak dia macam kelas sikit lah. Bila cakap tu dia macam cepat lah. So ni lepas ni kita dah sedia ke? Lepas ni kan? Campur lagi sikit lagi. Campur lah ni. Letaklah spicy sebab Mexican suka makan spicy kan. Yes. So macam ni dah siap. Okey. Cara dia orang makan kan?
Ni dia orang potong lah ni kan. Potong. Sebab kita nak kena tengok dia punya telur dia. Sekarang ni telur dia kan. Dia punya cayak dia lelek kat situ. Ada perasan ke? So inilah dia cara nak buat poached egg. Bermakna air ni perlu dicampur dengan vinegar. Lepas buat kita campakkan dalam air. So ini adalah satu teknik yang kita boleh lakukan di Dia rumah. senang aja sebab semua orang tak tahu kan. Alah aku punya telur hancur lah. Memang saya punya inilah. asyik tak menjadi. Dia So, memang senang tak jadi. Saya pun tak tahu macam mana. Tapi kalau macam ni, kalau saya nak tukar sikit, katakan saya cuma nak poached egg ni, egg benedict ni saya pakai, tapi saya letak mungkin Tak nak daging, tak nak apa-apa. sambal nasi lemak, anchovies, apa semua. Tak ada masalah. Ikut cita rasa sendirilah kan sebenarnya. Pada akad semua resepi apa makan ikut cita rasa sendiri. Tapi kalau kita ikut tentang masakan ni kan, adakah semua brunch tu ada kena-mengena dengan telur? Kalau makan telur je brunch. Semua brunch ada telur. Kalau tak telur Benedict, dia telur scramble. Kalau tak telur scramble, omelette punya. Kalau tak omelette, lagi satu sunny side up. Brunch mesti ada salah satu tu. Wow. Maknanya kalau tak ada telur itu bukan brunch. Okey. Taklah bukan brunch juga, tapi cuma dah biasa orang makan telur masa brunch tak. Tapi kira macam mesti dah makanan dia seimbang juga. Adanya protein situ, ada karbo sikit. Ada ni sayur-sayur ni. Sayur semua sekali lah. Sebenarnya semua sihat lah. Yes. So dia obesity sebab terlebih kot. Terlebih. Sebab saya pun tak boleh tengok lama-lama je ni Kak Nizam. Bila nak potong bagi separuh-separuh saya dengan Aziz. Dia menarik Faiz. Bukan ni saja. Sebab kita ada lagi satu. Ada. Ada Tapi lagi tu menu nanti brunch kita akan lagi belajar tau. lagi. So sekarang kita nak enjoy kita punya brunch untuk pagi ini. Pagi ke? Okeylah. Pagi, Kembali ya. selepas ni. Ini kira dah brunch lah ni. Buffet kita untuk makanan yang kedua untuk brunch. Menu yang seterusnya untuk brunch ni nampak macam lagi banyak dan menarik juga ni, warna-warni lah, ada air ni sekali ni. So kita nak tanya terus Kak Niza, apa yang untuk menu yang brunch kali kedua ni? Okey, brunch kali kedua selalunya dia platter dia. Okey, platter dia selalunya sini pancake platter, ada Pancake platter? pancake, ada bacon, ada sos dia dan ada sausage lah. Wow. Okey, jap. Ini dia macam benda sweet, tapi kenapa tambah savory? Sebab selalunya kita makan savory sikit, dia nak orang ni nak taste lain-lain juga. I see. Ada Dan juga. masam-masam manis tu. Tapi kadang-kadang kan orang tak tahu juga kita makan savory dengan manis ni kan kadang kick ada juga tak? Sebab Kan? lidah kita lain-lain. So ini adalah American style. American style lah. American. Yang ni pula? Alright. Yang ini selalunya bread croissant dengan buah-buah ataupun sausage je lah. Okey, so Untuk butter semua pun konsep dia sama jugalah. Konsep dia semua sama. Alright. Sebab brunch selalunya mesti ada buah, ada roti, ada pancake ataupun waffle. Lepas tu ada cold cuts. Cold cuts maknanya roti macam ni kan yang kita potong-potong and then crostini ni. Lepas tu daging lah. I see. So ni pula adalah Ini jam. adalah jam dia, sos dia semua sekali apa-apa kita nak letak lah. Okey, So yang ni terpulang kita. Yang ni pula ni nampak ada air ni ni ha. Ini air mimosa. Itu Mi. salah satu drinks yang brunch jugalah. Mimosa. Mimosa. Ada air Boleh minum ni? Air buah lah. Dia air orange campur strawberry dan campur little bubbly drinks. Wow. Bubbly Bagi dia drinks. carbonated sikit Grapes. Sedap weh. Sedap. Serius sedap. Faiz dah makan brunch ni. Tak apa. Nikmati. Ni waktunya brunch. Kita kena nikmati. Cuma nak tanya Kak Niza. Kalau kita ni dia carbonated drink kita carbonated. minum ni waktu yang macam brunch tu memang tak ada masalah ke? Tak ada masalah sebab dia orang minum sekali je ni. Oh, So sekali macam je. kata macam perasmian lah. Sekali je. Opening Lepas tu, minum baru makan. taklah opening tapi macam dia orang bila-bila boleh minum tapi sekali je dia orang minum sekali. Oh, mimosa. Oh, Kalau sekali nak tambah je. lagi, So Faiz tak boleh tambah. So sekali je. boleh Terima je. kasih. Boleh lah kamu Kak Niza. Boleh. Okey, sekarang ni Kak Niza nak ajar kita macam mana nak buat, adakah plating? Plating lah ni selalunya kita ada cheese platter, cheese and nut platter, Okay. fruit platter semua sekali ya kan? Wah, Dia kepada simple peminat-peminat aje. cheese, so kita boleh tengok macam mana Kak Niza buat. So kita letak peanut. Tak kisahlah mana-mana nut kan ni walnut. Walnut is good for your brain. Betul. Lepas tu ada kita almond. Sebab dia almond. bentuk macam otak. Lepas tu kita letaklah cheese sikit. Oh, Rata-rata. nampak cheese ni macam menarik sikit ada Ni cheese dia Gouda cheese. Gouda cheese. Gouda cheese, apa dia punya khasiat dia. tak tahu bukan sebab Kelainan cheese dia, ni dia kelainan. memang macam-macam ada blue cheese, Apa istimewa dia? goat cheese. So ini apa? Dia ada apa jalapeno, ada pepper. So meaning dia, is cheese yang pedas.
Dia ada preserve sikit. Semua kebanyakannya cheese kat sini yang ini ni dia ada preserve sikit lah. I see. Lepas tu kita letaklah baby bell semua sekali kan. Kita Dia tak, untuk- kalau cheese ni tak ada masalah ke pilihannya ataupun memang ni lah spesifik dia? tak semestinya sebab I see. kita banyak jenis-jenis cheese dia. Betul lah, Lepas cheddar tu- cheese pun boleh. Lepas tu kita letak apricot lah. Oh. Letaklah mana-mana kan. Tak kisahlah. Yang ini juga cheese. Itu cheese juga. Baby Bell. Baby bell. Saya perasan daripada sini macam penyediaan ni banyak kepada macam apa tu milky penyusuan penyusu. Hasil penyusu. Ni akan Tenusu. Tenusu. Ha. Penyusu masa aku kecil-kecil dulu. Masa baby. Itu menyusu. Sekarang ni tenusu lah. Okey. So dia macam-macam lah. Lepas tu tengoklah letak apa ni. Oh, banyak lagi. Kira macam banyak lah cheese macam-macam lah. ni. Okey, Banyak macam cheese Kak Niza buat. Apa digunakan. kata Kak Niza boleh promote IG Kak Niza kepada mereka yang mungkin Sam-sam ingin ni kat mengetahui ni. Saya tolong kau. macam mana nak order, macam mana nak buat, macam mana nak belajar. Kak Niza Instagram? Instagram Niza's Creation and Services. Niza Creation. Tu dia. Kita tengok kat TV tu tengok macam-macam tu Kak Niza buat. Memang dan ini semuanya adalah home base Kak Niza kata. Banyaknya terhasil, inilah hasil tangan dia. Dia belajar ni jauh-jauh buat persiapan ni daripada USA. Tahu tak berapa lama Kak Niza duduk dekat US? Berapa lama Kak? Berpuluh tahun weh. Wow. So you can talk in American slang? Jawa slang lah. Jawa slang. Jawa slang. And tempat Kak Niza mana? Florida? Tak, Florida bahaya sekarang ni. Connecticut sekarang ni. Connecticut. Connecticut Itu dalam- kampung saya je loh. Oh my goodness. Masa dulu tak ada itu strawberry. Tapi ini apa ni Kak? Itu Skittles. Oh, Skittles. Candy lah. Macam Candy? tak kisahlah apa-apa you nak letak kan. Dekat situ letak aja kat situ. Candy. Oh, candy memang termasuk dalam Dia termasuk Skittles dalam yogurt. branch. Wow. Untuk kita punya sugar level. So tak payah insulin. Makan ni. Kan? Insulin tak berhentikan ni. Kan? So apa yang anda semua telah lihat sekarang ini adalah contoh-contoh makanan yang dikategorikan sebagai brunch. So dia punya daripada segi Kesihatan jenis tu. pemilihan pemakanan tu, kesihatan tu of course lah. Ya. Terpulang kepada bahan-bahan yang kita pakai. Tapi daripada segi bahan-bahan tu, it goes anything. Apa-apa saja. Bayangkan gula-gula pun ada. Kan? Marshmallow pun ada kan? Marshmallow pun ada. Masya Allah. So kita Saya rasa ni bukan brunch tau Kak Niza. Ini dah kira- nak bagi spoil your kids. betul. Kan? Sangat delicious. Kids selalunya macam itulah. Kan? So kita tengok-tengok kan. Masya-Allah. Ni pun So, kita kita berbagai beri berbagai ni. Ada protein, ada tengok dia meat dia kan. fruits, ada carbs. Oh, So semuanya ni lengkap bahagian lah. daging pula ni. Itu nanti cheese semua sekali kan. Sekarang ni kita buat bahagian daging ah. Ya. Alright. Kan? Sebagai norma baru dalam kehidupan, telah pasti yang kita kat luar tu kita kena patuhi SOP yang tertentu dan juga anda boleh jadikan brunch ni sebagai norma baru kita. Betul. Why not? Kan, be creative kan. It's Sunday morning, brother. Yeah, We can wake up very late. at home. Kan? Hari ni pun hari Ahad juga kan. So So harapnya semuanya teruskan penjagaan SOP sebab kita tak nak mahu penularan ni berterusan pula kan. So kita potong lagi. So kita dah siap juga. belum lagi bang. Belum lagi. Ada lagi. Nampak tak Okey, penyediaan sambil-sambil untuk Kak Niza. macam-macam ada. Ya, sambil-sambil Kak Niza tengah siapkan makanan untuk kita orang pada pagi ini. Terima kasih kepada tetamu-tetamu yang hadir pada hari ini, kepada Wakil Pekeso, kepada Factory Raya yang kata-katanya sungguh menusuk kalbu, kepada Wajeng dan kumpulannya dan kepada Kak Niza yang alhamdulillah sepanjang saya bersama dengan Borak Kopi Hitam, sepanjang berada di sini setiap pagi saya memang dapat menjamu selera dengan makanan-makanan hasil air tangan Kak Niza ni. Terima kasih banyak-banyak. Alright, so semua jaga diri di luar sana. Moga berterusanlah kita ya. So kita nak makan kot dulu. Yes, Tapi sekarang kita nak kita tengok bersama dengan Wak Wajeng dengan lagu mereka ABC Alif Bata. Take it out, take it. Assalamualaikum. Aku ada engkau, aku perlu engkau. Hanya padamu ku bersujud hingga akhir nafas.
biasa ada. Bumi itu ABC, jauh itu alif kata. 5 waktu ayo tepati, insya Allah ganjarannya syurga. Kecilku hingga puasa, sentiasa kita bersama. Terus ku berdoa moga-moga istiqomah hingga ujung nyawa. Insya Allah.